Pandemik COVID-19 memberikan kesan terhadap aspek kemanusiaan, penjagaan kesihatan, kestabilan ekonomi, sistem makanan, pendidikan, kesejahteraan mental dan fizikal yang tidak pernah terjadi sebelum ini. Dalam menghadapi cabaran-cabaran baru ini, para pemimpin dunia tanpa penat lelah berusaha untuk menyesuaikan diri dan berinovasi dalam memastikan kesinambungan kehidupan biasa secepat mungkin. Justru kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pada Kesri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama-sama dengan negara-negara ASEAN terus bekerjasama dalam menghadapi cabaran-cabaran yang dibawa oleh pandemik global itu melalui perkongsian secara aktif, strategi dan amalan terbaik yang membawa manfaat kepada rakyat. Yang teramat mulia Pada Kesri Pengiran Anak Isri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abdurrahman bersabda semasa berkenan berangkat merasmikan persidangan isu-isu global Borneo Sekolah Antarabangsa Brunei ISB BGIC ke-17 pagi tadi. Persidangan berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Perakas. Keberangkatan Yang Teramat Mulia yang juga selaku penaung diraja bagi persidangan berkenaan dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Pada Kesri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Puan Laura Thomas, Pengetua Eksekutif ISB. Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan sijil-sijil kepada wakil 22 buah sekolah yang menyertai persidangan tahun ini. Dengan tema Reduce Inequalities, persidangan anjuran ISB menghimpunkan para peserta untuk mengetengahkan pandangan-pandangan mereka ke atas isu-isu perkembangan semasa dan dunia sebenar. Puan Laura Thomas dalam ucap tama melahirkan kegembiraan menganjurkan persidangan ini bagi mempromosi kerjasama pelbagai sektor dan kolaborasi dengan komuniti tempatan, meningkatkan pengalaman pendidikan bagi manfaat kepada negara dan rakyat dalam proses pemulihan pasca pandemik. Jelasnya, ISB berterima kasih kepada rakan-rakan persidangan termasuk Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan yang memberikan sokongan kepada penganjuran persidangan tersebut untuk mengembangkan kepimpinan belia dan memantapkan pengalaman belajar secara aktif di luar bilik darjah. To foster international cooperation, develop caring global citizens in our community, and increasing human capital. Dua penceramah tempatan iaitu Awang Muhammad Isamuddin bin Abdullah Juna, pemangku pengarah penjara, dan Dayang Nur Surainah binti Tengah, ahli lembaga pengarah An-Nur Harapan, mengungsikan pandangan mereka berkaitan tema persidangan tahun ini, Reduced Inequalities. 150 million more lives will fall below the extreme. Dalam sabda, Yang Teramat Mulia menekankan tema persidangan tahun ini tidak syak lagi, begitu relevan dan sesuai bagi dialog belia ketika masyarakat global terus menghadapi ancaman-ancaman serius dan menyaksikan impak-impak besar pandemik COVID-19. His Majesty's Government, alongside fellow ASEAN member states, continues to work collaboratively to combat challenges presented by this global pandemic through active sharing of strategies and good practice which benefit their citizens. In fact, Brunei Darussalam's ASEAN Chairmanship this year, with the theme We Care, We Prepare, We Prosper, is the culmination of such commitments, and to find ways in safeguarding the well-being and livelihoods of people in post-pandemic recovery plans
for continued regional peace and stability. Indeed, these efforts are consistent with ISB BGIC's theme this year, where the focus is addressing inequality in the face of deepening crisis, whether that means improving access to social welfare, quality health services, and education systems. Lack of accessibility only serves to further exacerbate social inequality. Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda, situasi ketika ini membawa cabaran-cabaran serta peluang-peluang baru untuk menghasilkan sistem-sistem yang lebih inklusif dan saksama yang boleh mempromosi kehidupan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat. Belia, sabda Yang Teramat Mulia, merupakan orang yang tepat sebagai agen-agen perubahan masa hadapan bagi perkembangan dan kemajuan rakyat dan negara. It is here that ISB BGIC provides a platform for our youth to engage in dialogue and debate resolutions, to produce policies advocating more inclusive and equitable systems, at the same time mitigating the negative impacts of COVID-19 across every aspect of human life. Wise leaders critically consider different ideas and perspectives to produce peaceful and workable solutions. Likewise, ISB BGIC encourages strong and diverse partnerships which strive for mutually respectful and peaceful collaborations. I urge our young people to look to our ASEAN leaders and community leaders as examples of impactful leadership and strong collaboration. Yang Teramat Mulia kemudian berkenan merasmikan persidangan. With the kalimah Bismillahirrahmanirrahim, it is my great pleasure to officially open the 17th ISB Borneo Global Issues Conference 2021. Yang Teramat Mulia kemudian berkenan menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada para penaja dan penyokong persidangan. Persidangan ditaja oleh Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn Berhad, Brunei LNG, Syarikat Progresif Sdn Berhad dan Brunei Cement dengan sokongan TLT Enterprise, Interhouse, The Sunlit dan Brunei Press Sdn Berhad. The Sunlit have provided the design artwork promotion. Thank you DLNG for growing Brunei with our people. Multi-sectoral collaboration and partnership in the development of our nation. Thank you, Dato' and the Ministry of Culture, Youth and Sports. Yang Teramat Mulia berkenan menerima persambah. Consenting to join us today. Mrs. Thomas. Sebagai model Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ISB BGIC dianjurkan bagi mengembangkan kefahaman pelajar mengenai kewarganegaraan global dan kemahiran penting dalam penyelidikan serta bercakap di khalayak ramai dan perbincangan. Sementara itu, persidangan isu-isu global Borneo Sekolah Antarabangsa Brunei ISB BGIC ke-17 diteruskan hari ini secara maya di Dewan Teater ISB bagi delegasi-delegasi yang lainnya. Persidangan anjuran bersama Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan ISB menghimpunkan 300 delegasi dengan membahaskan ketidaksamaan berdasarkan bangsa, jantina, umur dan peluang pembelajaran. Tema persidangan Reduced Inequalities begitu signifikan dalam sama-sama membendung penularan pandemik COVID-19 dan kesannya terhadap ekonomi global dan masyarakat serta kesihatan awam. A man came upon the little boy who was not picking up.
Satu kes baru disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini kepada 189 kes. Dan pelaksanaan tahap 5 kebiasaan baharu bermula 8 Mac 2021. Nantikan bahan-bahan beritanya selepas ini. Satu kes baru disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini kepada 189 kes, manakala kes aktif sebanyak 4 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam yang diadakan petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Sabtu 22 Rejab 1442 Hijrah bersamaan dengan 6 Mac 2021 Masehi, satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini sebanyak 189 orang. Kes 189 ialah seorang lelaki berumur 43 tahun yang tiba ke negara ini dari Jakarta, Indonesia. Pengesanan kontak ataupun kontak tracing bagi kes ini masih sedang giat dijalankan. Dengan tambahan kes terbaru ini, sebanyak 4 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan di mana kesemua kes adalah keadaan yang baik. Dengan pengesanan kes terbaru ini, sebanyak 48 kes import telah dikesak di negara ini sejak kes terakhir jangkitan tempatan dilaporkan di negara ini pada 6 Mei 2020, iaitu dalam masa 304 hari yang lalu. Pada hari ini, seramai 701 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 14,282 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 673 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 106,433 ujian. Pada menjunjung titah perkenaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan perubahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang akan bermula pada hari Isnin 8 Mac 2021. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial mengambil kira situasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada masa ini adalah dalam keadaan yang terkawal, di mana kes terakhir jangkitan tempatan telah dilaporkan lebih 300 hari yang lalu. Pelaksanaan tahap 5 ataupun the new normal atau kebiasaan baru bagi aktiviti-aktiviti berikut. Masjid-masjid, surau dan balai-balai ibadat, tempat-tempat ibadat selain masjid dan surau, sekolah, pendidikan teknikal, vocational dan pendidikan tinggi, sekolah tuition dan sekolah muzik, sekolah memandu, kelas berkeperluan khas, pusat penjagaan kanak-kanak, pusat kegiatan warga emas, muzium, galeri dan perpustakaan, gym dan fitness center, kemudahan sukan indoor dan outdoor, golf, kolam renang, restoran, kafe dan food court, panggung wayang, arcade dan taman permainan kanak-kanak, kafe internet, gerai, tamu dan pasar. Di tahap 5 new normal, orang ramai adalah dikehendaki untuk mengimbas kod QR di semua premis. Pengurus premis adalah dikehendaki untuk menyediakan kod QR yang bersesuaian dan mencukupi di premis masing-masing. Bagi memudahkan pengunjung-pengunjung yang tidak mempunyai kemudahan untuk mengimbas kod QR, pengurus premis boleh menyediakan buku daftar bagi mencatat butiran pribadi pengunjung. Mengamalkan kebersihan diri pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer serta menggunakan sungkup muka bila berada di kawasan yang penuh susak. Tidak digalakkan untuk bersentuhan seperti bersalaman. Jika merasa kurang sihat, hendaklah mengasingkan diri.
tidak memasuki tempat-tempat awam dan tidak menghadirkan diri ke majlis keramaian dan segera berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan. Dan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 apabila program vaksinasi mula dijalankan. Perkumpulan ramai adalah dihadkan kepada 1,000 orang sahaja. Sementara itu, kementerian-kementerian yang berkenaan akan mengeluarkan garis panduan tertentu bagi aktiviti-aktiviti di bawah kawalan kementerian masing-masing jika diperlukan. Berdasarkan perbincangan lanjut dengan Kementerian Kesihatan seperti garis panduan sembahyang fardu Jumaat oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, garis panduan restoran, gerai dan tamu oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan garis panduan acara-acara kesukanan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Perubahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial di negara Brunei Darussalam hanya melibatkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam negara sahaja. Tambah Yang Berhormat Menteri Kesihatan, Sekatan Perjalanan Rentah Sempadan yang sedia ada akan dikekalkan untuk mengawal dengan ketat kemungkinan berlakunya kemasukan semula jangkitan COVID-19 ke negara ini. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Jika situasi wabak kembali membimbangkan, Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak untuk memperketatkan semula langkah-langkah penjarakan sosial yang perlu dilaksanakan untuk mengawal wabak tersebut. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke semasa. Dalam sesi soal-jawab, Menteri Kesihatan berkata, negara Brunei Darussalam telah menerima kira-kira 52,000 dos vaksin dari Republik Rakyat China baru-baru ini. Bagaimanapun, penilaian teknikal masih dilaksanakan. Negara juga jelas Menteri Kesihatan masih menunggu daripada COVAX bagi pelaksanaan program vaksinasi. Program vaksinasi sudah pun diberigakan supaya orang ramai tahu kerana orang ramai perlu mengetahui kenapa ia perlu berfasa dan siapa fasa pertama, kedua dan ketiga. Sini saya ambil kesempatan lah. Fasa pertama tu mainly healthcare worker dan ada frontliners juga including yang menjaga border, uniform personnel dan kru dan orang yang berumur 60 tahun ke atas. Dan fasa kedua, orang yang berisiko ataupun guru-guru di sekolah-sekolah. Dan ketiga, baru tahu orang ramai. Mengenai pasport vaksinasi bagi beberapa buah negara yang memulakan program vaksinasi, Menteri Kesihatan berkata perlaksanaannya masih dalam rundingan terutama bagi negara-negara ASEAN. I think this vaccination passport is not something new. Terutama kalau orang ingat yang naik haji, they have to have a meningococcal vaccine. They have a special book, so it's kind of a passport. So it's something a lot of countries, banyak negara memikirkan pulang. Tapi macam mana ia akan mensahihkan lagi, that's another issue lah. Or is original kah, indah kah? And I think negara-negara ASEAN pun from what I gather dari kementerian luar, durang pun akan berunding mengenai inilah macam mana untuk melaksanakannya. So each country can reciprocally acknowledge that certificate or some sort of endorsement. Menteri Kesihatan juga menyarankan para pelajar yang kini berada di luar negara untuk mengambil vaksinasi COVID-19 yang ditawarkan oleh negara mereka meneruskan pengajian. Bagaimanapun, jika mereka belum mendapat suntikan, para pelajar boleh kembali ke tanah air untuk mendapat suntikan vaksin. Bagi penuntut-penuntut yang berada di luar negara, so kebanyakan negara akan offer this vaccine to them pulang juga kali Kanya mengikut peringkat even macam di UK masa ni didelukannya dulu orang yang berumur lah 70 ke atas dan berbual ni mungkin 50 atau 60 ke atas. Jadi berperingkat. Jadi kalau orang yang macam student university umur 20 lebih tahun itu belum lagi But if dorang berada di mana negeri dorang berada dan ada kan offer, we should encourage them to take di sana lah.
and if they can't, then they can come back here and get vaccinated. Meskipun pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial dilaksanakan, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya menyarankan orang ramai untuk mengamalkan norma baharu semasa COVID-19. Antaranya bagi perlindungan diri sendiri dan orang lain, orang ramai disarankan untuk kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau dengan cecair pembasmi kuman, menggunakan sungkup muka apabila berada di tempat awam atau tempat yang penuh sesak, mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul, jangan dekati orang yang ada tanda-tanda jangkitan, asingkan diri jika mempunyai tanda jangkitan dan segera dapatkan pemeriksaan dan rawatan serta mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 untuk melindungi diri dari jangkitan. Bagi langkah-langkah pengawalan wabak COVID-19 semasa melakukan aktiviti harian, orang ramai disaran untuk meningkatkan kewaspadaan dengan mengamalkan penjarakan fizikal, tidak digalakkan untuk menyentuh muka, berjabat tangan atau bersalaman, seboleh-bolehnya kurangkan interaksi dengan orang luar, terutamanya jika tidak perlu. Elakkan dari pergi ke tempat yang penuh sesak, amalkan amalan baik seperti kerap membersihkan permukaan yang sering disentuh dengan cecair pencuci dan lakukan urusan harian termasuk bekerja, membeli belah dan membayar bil secara dalam talian semampu yang boleh. Bagi tanggungjawab pengurus di semua premis, Kementerian Kesihatan juga menyarankan kod QR yang mencukupi disediakan bagi setiap premis memastikan status kesihatan pekerja, pelanggan atau pengunjung dengan memeriksa suhu badan dan pengimbasan kod QR bagi aplikasi BruHealth. Jangan benarkan orang yang mempunyai tanda-tanda jangkitan memasuki premis dan galakkan amalan kebersihan diri dalam kalangan pekerja, pelanggan atau pengunjung serta galakkan penjarakan fizikal. Bagi mendapatkan maklumat terkini, tanda-tanda jangkitan COVID-19 dan mengetahui mereka yang mempunyai risiko tinggi mendapat komplikasi jangkitan yang teruk dan cara-cara pencegahan jangkitan, hubungi talian kesihatan 148 atau talian Darussalam 123 di luar waktu pejabat. Sementara itu, peringkat kelima norma baharu sesi persekolahan bagi semua sekolah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan termasuk sekolah swasta, sekolah Arab di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama dan sesi pengajaran dan pembelajaran di institusi-institusi pengajian tinggi awam IPTA dan institusi pendidikan teknikal Brunei IBTE akan bermula pada Isnin ini 8 Mac 2021. Kementerian Pendidikan dalam kenyataannya berkata langkah tersebut dilaksanakan adalah atas nasihat Kementerian Kesihatan serta perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Pada peringkat ini, semua sekolah di negara ini termasuk IPTA dan IBTE dibenarkan untuk mengadakan sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian dan secara face-to-face dengan kapasiti seperti biasa. Aktiviti kurikulum juga dibenarkan untuk beroperasi seperti biasa, termasuk semua aktiviti di luar bilik darjah seperti sukan berpasukan dan co-kurikulum secara bersemuka dengan berpandukan nasihat dan garis panduan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Aktiviti perbarisan atau perkumpulan pagi mengikut jumlah yang dibenarkan setakat ini juga adalah diteruskan. Sementara itu, bagi institusi-institusi pengajian tinggi, aktiviti-aktiviti co-kurikulum, penempatan kerja dan lawatan-lawatan sambil belajar di dalam negara juga dibenarkan dan para pelajar, pihak penganjur dan pihak berkaitan masih dikendaki untuk mengisi borang deklarasi atau laporan penilaian risiko serta hendaklah mendapat kebenaran terlebih dahulu dari pihak pengurusan di institusi-institusi pengajian berkenaan. Program pengajian ke luar negara atau study abroad adalah masih tidak dibenarkan, sama seperti tegahan bagi seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk keluar negeri masih tidak dibenarkan seperti yang dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan. Program vaksinasi COVID-19 yang bakal diperkenalkan di negara ini dapat melindungi diri sendiri dan orang di sekeliling, terutama mereka yang berisiko tinggi untuk mendapat penyakit akibat COVID-19. Menurut Pengiran Dr. Muhammad Ali bin Pengiran Anak Ros Lidzana, Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan, vaksin COVID-19 akan diberikan secara percuma bagi rakyat dan penduduk yang bermastautin di negara ini. Merangsang sistem daya tahan badan iaitu sistem imuniti untuk mengenali
dan melawan virus dan bakteria dengan menghasilkan antibodi. Jika sekiranya kita ni terdedah dengan jangkitan virus, badan kita ni sudah bersedia untuk memusnahkan virus tersebut. Dan kerana itu, kita ni boleh mencegah penyakit COVID-19. Vaksin COVID-19 yang tersedia untuk digunakan di negara Brunei Darussalam telah diluluskan oleh pihak berkuasa ubat-ubatan. Apabila vaksin ini dilancarkan, ia akan terus dipantau rapi seperti vaksin-vaksin yang lain. Ke arah memberi peringatan dan kesedaran kepada orang ramai, khususnya para pemilik kenderaan dan syarikat-syarikat yang berkenaan mengenai penjagaan kenderaan dan isu-isu keselamatan kenderaan, Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR melalui Jabatan Pengangkutan Darat JPD pagi tadi melancarkan program kesedaran keselamatan kenderaan dan pelancaran e-buku panduan Understanding Your Vehicle terbitan Jabatan Pengangkutan Darat. Abang Haji Rozali bin Haji Saidon, Pengarah Pengangkutan Darat selaku Ketua Urustia Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya, dalam ucapannya berkata, antara isu-isu berkaitan dengan kenderaan yang sering dihadapi adalah berkaitan dengan kenderaan terbakar dan kenderaan-kenderaan yang mencurigakan dari segi keadaannya, di samping itu juga isu nombor plat pendaftaran kenderaan yang pudar. Pelancaran program disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengerusi MKKJR. Program antaranya bertujuan memberi kesedaran mengenai bahaya kenderaan yang tidak diperiksa atau diselenggara dengan baik dan betul, kesedaran mengenai bahaya kenderaan yang tidak diperiksa atau diselenggara di bengkel-bengkel yang tidak diiktiraf oleh mana-mana agensi kerajaan untuk melaksanakan perkhidmatan penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan dan penggunaan dan pengisian minyak bahan bakar. Forum khas secara maya bertajuk Penyelenggaraan dan Keselamatan Kenderaan yang Selamat disampaikan oleh Dr. Khairil Anwar bin Abu Kasim, Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia dan juga selaku Setiausaha Jeneral ASEAN New Car Assessment Program (NCAP). Menurutnya, sebagai pengguna jalan raya yang bertanggungjawab, masyarakat perlu memainkan peranan termasuk aspek pemilihan kenderaan yang selamat, penjagaan dan penyelenggaraan kenderaan. Manakala forum bertajuk Standard Operating Procedure SOP dalam peningkatan dan penyelenggaraan sistem elektrik kenderaan, perspektif penghilangan peralatan asal OEM disampaikan oleh Awang Peter Ta'ala dan Awang Haji Mansur bin Haji Muhammad Yassin dari syarikat NBT Brunei. Berkaitan dengan kenderaan yang terbakar, Brunei Automobile Traders Association (BATA) akan mengetengahkan komponen utama sistem elektrik kenderaan dan berkongsi SOP mereka mengenai peningkatan dan penyelenggaraan sistem elektrik kenderaan berdasarkan perspektif OEM. Juga dikongsikan video mengenai kesan mengecilkan dan menaikkan bateri kereta dan mengubah pendawaian elektrik kereta yang membawa kepada percikan api di dalam enjin kereta. E-buku Understanding Your Vehicle juga dilancarkan sebagai panduan kepada orang ramai dalam penjagaan dan pemeliharaan kenderaan. Orang ramai boleh melayari laman sesawang Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya di www.mkkjr.gov.bn bagi memuat turun e-book tersebut. Pelancaran program ini dan e-buku adalah sebahagian dari inisiatif dalam mendukung Plan Strategik Plan Strategik Keselamatan Jalan Raya bagi negara ini yang dilancarkan pada 28 Disember tahun lalu di bawah Strategic Enablers keempat, iaitu pendidikan, sosialisasi dan kesedaran mengenai keselamatan jalan raya. Program yang diadakan selama 2 hari antaranya mendedahkan pameran berkaitan langkah-langkah penjagaan dan pemeliharaan kenderaan serta pencegahan kebakaran kenderaan dari pelbagai agensi-agensi berkaitan. Orang ramai dialulukan berkunjung ke pameran tersebut bagi sama-sama memupuk kesedaran kepentingan pemeliharaan atau penyelenggaraan kenderaan mengikut piawaian yang diluluskan dan mendukung kepentingan keselamatan jalan raya di negara ini. Sebagai memberi penghargaan kepada pegawai-pegawai dan kitangan Kementerian Kewangan dan Ekonomi yang telah bersara pada tahun 2020 serta bagi mengenang jasa,
serta bakti yang telah dicurahkan semasa bertugas di kementerian tersebut. Petang tadi diadakan majlis penyampaian cenderamata persaraan kepada pegawai dan kekitangan berkenaan. Majlis diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi di Commonwealth Drive. 48 orang pegawai dan kaki tangan Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di bawahnya yang telah bersara menerima cenderamata disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Juga hadir setiausaha tetap, ketua-ketua jabatan dan bahagian, pegawai dan kaki tangan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Majlis juga antara lain bertujuan mengeratkan silaturahim dan hubungan kekeluargaan antara pegawai dan kaki tangan yang telah bersara dan yang masih berkhidmat bersama kementerian berkenaan. Kumpulan pelajar kelas Al-Quran dan Mukaddam Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kampung Kudang Tutung dan kumpulan pelajar kelas Al-Quran dan Mukaddam Masjid Kampung Sungai Teraban Daerah Belait Johana bagi kategori lelaki dan perempuan bagi pertandingan membaca Al-Quran secara muratal berkumpulan bagi kelas Al-Quran dan Mukaddam Masjid Seluruh Negara sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Majlis penyampaian hadiah kepada pemenang pertandingan itu diadakan petang tadi di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Maryam, Kampung Jerudong. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 18 pasukan telah menyertai pertandingan tersebut yang dibahagikan kepada dua kategori. Pertandingan Anjuran Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Al-Amirah Al-Hajah Maryam di Hasrat untuk melahirkan anak-anak muda yang cilik Al-Quran serta untuk menggalakkan kanak-kanak membaca Al-Quran sebagai satu amalan harian. Pendaftaran bagi menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Ugama Brunei SPUB dan Sijil Tinggi Pelajaran Ugama Brunei STPUB bagi tahun 2021 akan bermula hari Isnin 8 Mac ini. Bahagian Peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam siaran akhbarnya memaklumkan kepada pengetua-pengetua Sekolah Menengah Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah serta calon-calon persendirian yang berhasrat untuk menduduki peperiksaan SPUB dan STPUB tahun ini bahawa borang-borang pendaftaran boleh diperolehi di Pejabat Bahagian Peperiksaan Jabatan Pengajian Islam di bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Menteri Besar, Berakas sewaktu-waktu pejabat. Bengkel Kereta Berakas Sdn Berhad melancarkan secara rasmi kenderaan perkhidmatan penarik kenderaan berat baharu atau towing sebagai sokongan kepada misi dan visi Majlis Keselamatan Jalan Raya Kebangsaan dalam Pelan Strategik Keselamatan Jalan Raya Negara Brunei Darussalam 2025. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Sejak akhir-akhir ini beberapa isu ditimbulkan yang menyaksikan kenderaan komersial besar yang ditemui terkandas atau rosak di jalan atau lebuh raya dan memberi risiko bahaya kepada para pengguna jalan raya yang lain yang boleh mengakibatkan kemalangan atau korban jiwa. Sejajar dengan Pelan Strategik Keselamatan Jalan Raya 2025 di bawah Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengenai pentingnya keselamatan jalan raya bagi semua pengguna di negara Brunei Darussalam, BKB dalam memperkenalkan perkhidmatan penarik kenderaan khas bagi kenderaan dengan berat lebih 8 tan bagi menyokong pelan tersebut. Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dan Unified National Network Sendirian Berhad UNN mengumumkan perkhidmatan 2G akan dihentikan sepenuhnya pada 1 Jun 2021. Berhubung dengan perkara tersebut, para pelanggan 2G dinasihatkan untuk
beralih kepada perkhidmatan teknologi lebih canggih iaitu 3G, 4G dan 5G. Para pelanggan juga dinasihatkan untuk berpindah ke perkhidmatan 3G atau 4G dengan menukar kad SIM secepat mungkin bagi memastikan dapat menggunakan rangkaian perkhidmatan. UNN akan bekerjasama dengan semua pihak untuk memastikan para pelanggan peka dan dimaklumkan sebelum perkhidmatan 2G dihentikan. Pasukan polis di Raja Brunei dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei melalui Task Force COVID-19 sekali lagi berjaya menghalang satu percubaan untuk membawa masuk barang tegahan ke negara ini. Pasukan peronda Task Force telah berjaya menahan seorang lelaki warga tempatan berumur 46 tahun kerana dipercayai telah membawa masuk barang tegahan iaitu 5 kartun rokok pelbagai jenama di kawasan Junjungan, Kampung Limau Manis. Turut ditemukan bersama suspek ialah peralatan kamera litar tertutup CCTV dipercayai dibawa masuk secara tidak sah. Suspek bersama kesemua barang rampasan dibawa ke Balai Limau Manis bagi siasatan lanjut dan kes tersebut akan diambil alih oleh Jabatan Kastam dan Eksaisi di Raja bagi tindakan selanjutnya.